الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Kita sambung muka surat 57, terjemahan hadis pagi tadi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berkhutbah kepada kami, wahai sekalian manusia, Allah mewajibkan kamu menunaikan haji. Oleh itu, tunaikanlah haji. Kemudian ada seorang lelaki bertanya, iaitu Sayyiduna Aqra' bin Habis. Dia tanya, adakah wajib dikerjakan haji pada setiap tahun? Nabi hanya diam, tidak menjawab soalan itu, sehingga lelaki itu mengulangnya sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku menjawab ya, sudah tentu ia menjadi wajib setiap tahun, dan sudah tentu kamu tidak mampu melakukannya. Kemudian Nabi bersabda, tinggalkanlah perkara yang aku tidak sebutkan kepada kamu. Umat sebelum kamu dibinasakan kerana banyak bertanya dan mereka membangkang cakap nabi-nabi mereka. Bikathrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Banyak tanya yang bukan-bukan. Itu Allah Ta'ala murka. Contoh yang kita selalu tahu ni, Bani Israel disuruh sembelih lembu, antazbahu baqarah, sembelih seekor lembu betina. Mereka tanya, ma launuha, warna apa, umur berapa, warna apa. Innal baqara tashabaha alaina. Kami ni confuse, lembu macam mana? Tanya. Akhirnya Allah Ta'ala sebut safra, lembu kuning. Nak cari mana lembu kuning? Kuning macam mah. Tasurrun nazirin. Orang tengok rasa syok. Tengok lembu, seronok hati, tenang hati. Menyeronokkan pandangan. Tasur, bersurur. Happy. Nazirin. Menyebabkan orang tengok rasa timbul rasa seronok. Nak cari lembu mana? Tengok rasa syok. Safra. Faqi'ul lawnuha. Kuning, keemasan, bersinar-sinar warnanya. Kan susah. Duk tanya sangat jadi susah. Betul Allah pesan dekat kita umat Nabi Muhammad, jangan tiru umat Bani Israel. Tanya yang bukan-bukan.
Reka soalan. Sampai ada orang mereka tanya soalan. Boleh tak boleh? Dulu saya kecil-kecil saya dengar ceramah radio. Pukul 2 petang. Radio Kedah sampai lah ada ceramah 2 petang. Ada yang buat soalan. Tanya seorang ustaz. Boleh tak boleh? Sah tak sah? Berwuduk menggunakan, maaf cakap lah, ni soalan rekaan. Menggunakan air mani yang cukup 2 kolah. Oh, tanya gutu kat ustaz tu. Ujung ustaz tu pun cerdik. Soalan layak buruk. Ustaz tu jawab macam mana? Dia kata, dia pengalaman dia. Orang tanya macam tu, dia balas balik. Dia kata, hampir himpun dulu bagi cukup 2 kolah. Baru aku jawab. Tu dia. Ini semua rekaan. Andaian dan rekaan yang bukan-bukan. Dalam dunia kita ini memang ada al-fiqhul iftiradi. Fiqh andaian. Kalau jadi macam ni, macam ni, macam ni. Terutamanya dalam mazhab Hanafi banyak al-fiqhul iftiradi. Fiqh andaian. Tapi itu kira advance. Fikir siap-siap kok jadi. Tapi kalau fikir tu, fikir bukan-bukan. Fikir seorang lelaki kahwin dengan kambing, dapat anak. Anak tu muka orang. Raya Aidil Adha, anak ni muka orang. Kalau dia jadi imam, sah tak? Jadi imam. Lepas sembahyang raya, kalau sembelih dia, sah tak? Anggap dia sebagai kambing. Jadi imam, pasal muka dia manusia. Jadi kambing, pasal mak dia kambing. Apa ni mereka ni? Dibahaskan, sah tak dia jadi imam. Lepas jadi imam, takbir raya Aidil Adha. Lepas itu kita perabah dia, kita sembelih dia. Pasal dia keturunan kambing. Tu dia bincang. Betul tu. Ada ke? Bagi ada dululah. Jadi jangan dipersoalkan benda yang nak main-main. Fikir hak bukan-bukan, pelik-pelik kan. Gitu. Allah Ta'ala pesan pagi tadi saya baca dah ayat Quran. La tas'alu an asya. Jangan banyak tanya yang tak berfaedah. Tanya tak faham tak apa. Tak faham tanya. Faham pun tanya. Untuk orang lain tumpang. Untuk orang lain tumpang. Tanya banyak-banyak. Skamer ni. Tak tahulah sahabat kita ni. Dia selalu masuk lah. Tuan-tuan nilai sendirilah. La haula wa la quwata illa billah. Baik tuan-tuan dan puan-puan. La tas'alu an asya. Jangan banyak tanya. Intu bedalakum, jika dijelaskan kepada kamu tasukum, kamu akan rasa susah. Jangan tanya banyak. Kalau kita beli rumah tu rumah bukan Islam, broker jual, kita tak payah tanya dia ni bela khinzir ke, bela anjing ke, dah anjing ni masuk dalam rumah ke, duduk luar saja. Kalau kita tanya detail sangat, susah nak kena sama pula. Anggap sahaja kotak basuh macam tu je, lantai tak payah sama. Kalau kita duk pergi tanya detail, tasukum, susah hidup kamu. Ada sahabat Nabi yang bertanya Nabi. Sahabat Nabi ni masuk Islam. Tanya Nabi yang bukan-bukan. Turun ayat la tas'alu an asya. Jangan duk tanya macam-macam. Dia bertanya, ada yang tanya, aina abi? Ayah saya lah duk mana? Maksudnya ayah saya ni dah mati, alam barzah. Aina abi? Di mana bapa saya? Di dalam ni'mat kubur atau seksa kubur? Nanti di akhirat, aina abi? Ayah saya di mana? Di syurga kah atau di neraka? Ditanya macam tu. Terus saya tanyalah. Nanti intu bedalakum, jika Nabi jawab soalan kamu sentak pula. Ayah dia tak Islam, mati. Kita tanya Nabi, ayah saya di mana? Dalam syurga kah di neraka? Bila tanya, Nabi kena jawab. Nabi kata, abu kafinnar, bapa kamu dalam neraka. Pasal bapa kamu musyrik, sembah berhala, mati sembah berhala. Oh, rasa sedih pula. Allah, sedih lah.
dapat jawapan bapak dalam neraka. Dah bapak tak Islam. Kemudian untuk menenangkan hati sahabat, Nabi ni pandai psikologi. Nabi kata, Abi wa abuka finnar. Ini kontroversi sikit lah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata tak apa. Nabi panggil dia. Dia pun deep lah. Rasa sedih. Menyucuk dalam dada dia. Allah, pak saya dalam neraka. Memanglah dah mati kafir neraka. Nabi kata panggil dia. Panggil dia mai. Panggil dia. Nabi kata janganlah bersedih. Janganlah bersedih. Abi wa abuka finnar. Pak saya dan pak kamu dalam neraka. Kontroversi hadis tersebut. Apa maksud my father, Abi? Bapaku dan bapa kamu sama-sama dalam neraka. Menurut kitab Ahlussunnah wal Jamaah, hadis ini perlu ditakwil. Ayah yang Nabi maksudkan sini mungkin Abu Lahab. Ayahku boleh dimaksudkan ammi, bapa saudaraku. Nabi anggap ayah lah, pak ndak Nabi. Abu Lahab tu kita kata pak ndak, pak teh Nabi. Panggil ab juga. Sebab orang Arab kalau bapa kandung, dia panggil walid. Kalau abi ni, dia boleh bapa kandungku, dia boleh bapa saudara kandungku. Gitu. Jadi ditakwil bapaku dalam kurungan uncle lah. Bukan my father lah. Pak saudaraku dan ayah kamu. Pak saudaraku pun dalam neraka. Macam tu. Kalau walid tu pak kandung lah. Kan Nabi Nuh, antara hujah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Nuh dia doa, la tazar, jangan kau tinggalkan ya Allah, alal ardi minal kafirina dayya, jangan tinggal sebuah rumah pun, musnahkan semua dengan tufan, banjir besar. Semua kafir mati. Hak kecil pun mati, hak dalam perut pun mati. Sebab falam yalidu, mereka tidak akan dilahirkan, tidak akan beranak, illa fajiran kaffara, melainkan nanti jadi jahat dan kafir. Yang dalam kandungan mati, yang mengandung mati, semua rumah ditenggelami air, tiada terkecuali. La tadhar alal ardi minal kafirina dayyar, jangan tinggal sebuah rumah pun, tenggelam habis. Dalam masa yang sama, Nabi Nuh minta selamat. Rabbighfirli, ya Allah kau ampunkan dosaku. Wali walidayya, dua walidku, mak ayahku. Mak ayah dia Islam. Nuh, mak ayahnya Islam. Rabbighfirli, wali walidayya, dua walidku. Walidi dan walidati. Wali walidayya tu makna walidi, kau ampunkan, kau selamatkan. Walidku dan walidahku, ibu ayah kandung. Waliman dakhala baitiya, dan yang masuk dalam rumahku, dalam keluargaku, orang beriman pun dikira keluarga. Masuk dalam rumah dia tu, masuk kapal dia. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin, orang beriman, lelaki maupun perempuan. Di situ diguna perkataan wali. Jadi ayah ni boleh jadi ayah saudara. Seperti mana ditakwilkan Nabi Ibrahim panggil dekat Azar, dikatakan wallahu alam, dikatakan itu pak saudaranya. Ya abati, abati, abi. Abi ni dia satu lafaz, boleh pak kandung, boleh pak angkat. Sebab tu saya di Ma'had, anak-anak yang duduk di Ma'had panggil saya abi. Saya bukan pak kandung mereka, saya anggap mereka anak-anak angkat saya. Mereka pula anggap saya pak angkat, saya abi mereka. Tapi kalau walid pak kandung, walid. Gitu. Jadi abi wa abuka, bapaku, pak angkatku, pak kandungku, dan ayah kamu. Jangan duduk sedih lah. Ayahku pun dalam neraka juga. Ayah kamu pun dalam neraka. Aku walaupun Rasulullah, pakku, pak saudaraku. Gitulah ahli sunnah nak jaga kan. Bukan ayah Nabi Abdullah, bukan Aminah tu. Sebab Aminah dan Abdullah mati zaman ketiadaan Rasul, mati zaman fatrah, zaman ahlil fatrah, zaman kosong, di mana Allah janji dalam Quran,
wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan seksa orang-orang yang belum diutus rasul hatta sehingga nab'atha rasula, kami lantik rasul. Abdullah ayahanda Nabi wafat sebelum pengutusan rasul. Aminah wafat sebelum pengutusan Nabi. Abdullah, Nabi masih dalam perut. Aminah, Nabi baru budak-budak, baru kecil, umur 6 tahun. Ibu meninggal. Datuk nda Nabi, nenda Nabi, Abdul Muttalib, Nabi meninggal ketika Nabi umur 8 tahun. Mereka ni semua zaman kosong. Nabi Isa dinaikkan ke langit, kosong 500 tahun lebih. Tiada Nabi, tiada Rasul. Orang-orang macam tu, najun. Ahlul fatrah, najun insya-Allah. Semua mereka, apa makna najun? Selamat insya-Allah. Sebab mereka tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, tidak ada yang membimbing mereka. Wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Mereka hidup dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qabl, sebelum dilantik Nabi, mereka hidup dalam kesesatan dan dimaafkan sebab tiada pembimbing mereka. Jadi kita faham ahli sunnah, abi bukan dengan fahaman zahir. Bapaku, pak kandung tak? Bapaku, bapa saudaraku tu Abu Lahab tu, dan juga Abu Talib, mengikut huraian sebahagian ulama, Abu Talib pun meninggal tidak Islam. Ada juga yang kata Abu Talib Islam, itu khilaf. Abu Lahab tu memang telah dah. Abi tu mana? Abu Lahab. Abu Lahab dan Pak Hang dalam neraka. Nak sedih puas. Tapi poin dia, sababun nuzul dia, hang tanya buat apa? Hang tanya hang sedih. Hang tanya hang sentak. Tanya. Nabi buka peluang dalam satu kuliah. Nabi kata, saluni. Siapa ada kemusykilan sila tanya. Bangun seorang lelaki. Ya Rasulullah nak tanya. Pak saya ni dalam syurga kan neraka nanti. Loh. Nabi tak mau jawab, dia duduk tanya. Nabi tak mau jawab, dia duduk tanya. Nabi pun, payah aku ni soalan ni. Sensitif ni. Nabi pun terpaksa jawab. Nabi kata, Abu kafinnar. Pak, kamu kan mati kafir. Aku dah jadi Nabi. Pak, kamu tak mau masuk Islam. Kafir, mati neraka. Sedih tarik muka masa nyong balik tu. Tengah duduk elok majlis dengan Nabi dalam masjid ni. Tengah duduk kuliah elok, duduk elok-elok, lari balik. Siapa? Sedih. Sentak. Tanya ingat. Dia sendiri pun tak apa dia mati kafir. Dia lari balik. Yalah, muka sedih. Nabi suruh sahabat pergi panggil. Ni psikologi lah. Nabi kata, mana nak sedih apa? Pak aku pun dalam neraka. Pak hang pun dalam neraka. Serupa ya. Tak payah sedih. Janji kita jaga kita. Kita jaga kita ni. Nepal mati dah. Jaga kita ni. Buat elok-elok. Supaya kita tak masuk neraka. Tapi bukan makna ayahku tu Muhammad bin Abdullah tu. Jangan kata Abdullah tu. Yang tu kena pertimbangkan ayat lain pula. Jangan sakiti Nabi. Jangan kata ayah Nabi tu Abdullah. Jangan kata tu. Kata hal lain lah. Abu Lahab lah. Kata begitu. Gitu. Kena faham. Pasal ada orang tak faham. Dia tengok, dia terjemah. Dia kata Nabi kata pak Nabi sendiri lah neraka. Kemudian dia cari lagi hadis. Ada hadis Nabi kata, ista'zantu Rabbi. Aku minta izin kepada Tuhanku untuk ziarah kubur ummiku, makku. Aku minta izin untuk ziarah kubur bondaku. Di Madinah ada kubur bonda Nabi Aminah. Dan kubur ayahanda Nabi Abdullah. Aku minta izin nak ziarah. Fa'adhina li. Tuhanku izinkan aku ziarah. Dan aku minta izin untuk berdoa kepada ibuku. Tuhanku tak izin. Maka Nabi menangis. Nabi ziarah kubur mak Nabi. Nabi menangis. Bersama Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat. Nabi menangis. Sayyidina Umar tanya, wahai Rasulullah, kenapa menangis? Nabi kata, aku minta izin ziarah pusara bonda. Allah izin. Aku minta lagi izin nak doa kat bonda aku. Allah tak izin. Tu yang aku menangis. Sayyidina Umar pun teriak dan sahabat-sahabat lain pun menangis. Apa makna hadis ni? Kita ahli sunnah wal jamaah ada satu cara fikir kita. Kita fikir macam ni.
Nabi minta izin ziarah, Allah bagi. Okey, jelas. Nabi minta izin nak pergi baca doa, Allah tak bagi. Nak baca Allahumma ghfir laha, ya Allah kau ampunilah dia, Allah marhamha, ya Allah kau sayangilah dia. Dia ni siapa? Aminah, bonda Nabi. Allah tak bagi tu, tak bagi. Takat ziarah saja boleh. Baca-baca doa tak boleh, Allah tak izinkan. Nabi pun menangis. Apa makna dia? Ahli Sunnah wal Jamaah kata, maksudnya mak Nabi kan dah selamat, meninggal sebelum Nabi jadi Rasul. Tiada faedah lagi duk pergi doa, ampunilah dia, sayangilah dia. Dia sudah disayangi Allah. Dia sudah diampuni Allah. Dia tak kisah Ahlul Fatrah ni dalam jaminan Allah. Hatta nab'atha rasula, ayat yang saya baca. Jadi apa gunanya nak baca doa lagi? Macam kita pergi ziarah kubur. Ada tak siapa yang adik dia mati umur 5 tahun? Budak-budak matilah. Anak mati umur 4 tahun, 5 tahun. Siapa ada anak-anak yang mati kecil-kecil? Mati lemah ke, demam panas ke, mati kecil-kecil. Tak balik lagi lah budak-budak, kanak-kanak. Boleh tak kita pergi ziarah? Boleh. Boleh tak baca doa? No. Sebab doa kita tu sia-sia. Kita doa, ya Allah, adikku mati darjah 1, 7 tahun. Ya Allah, inilah pusaranya. Kau ampunkanlah dia. Ya Allah, 7 tahun memang dalam pengampunan Allah. Ya Allah, kau rahmat. Tak payahlah. Kalau orang up status, tolong doakan adik saya mati umur 7 tahun. Kita pun bubuh semoga dicucuri rahmat. Tak payah. Kita doa dekat dia. Semoga Allahumma afriq qalba abawaih. Afriq sabra ala qabri abawaih. Itu doa dia. Ya Allah, kau penuhkan hati mak ayah dengan kesabaran. Doa kepada orang hidup. Orang mati tak perlu pasal dia budak-budak. Macam tu mak Nabi. Habis tu pasal apa Nabi menangis? Nabi menangis ni rindu. Bukan pasal Allah tak bagi tu. Itu cara ahli sunnah punya faham. Nabi menangis bukan pasal Allah tak izinkan doa. Nak doa buat apa? Mak Nabi ni tak terlibat dengan dosa. Ahlu fatrah ni kalau dia buat silap apa pun dalam ampunan Allah. Tiada Nabi, tiada Rasul, tiada pendakwah. Wa in kanu min qabl, sebelum pengutusan Nabi ni memang fi dhalalim mubin, hidup dalam kesesatan. Dalam jaminan Allah. Ahli fatrah tu insya-Allah najun, semua selamat. Semua hak mati tu selamat. Allah tak akan persoalkan pasal tak ada cikgu, tak ada Nabi, tak ada Rasul. Jadi Allah izin ziarah. Apa ziarah tak apa. Allah tak izin doa kerana nak doa apa lagi? Nak doa ampun, dah diampunkan. Nak doa rahmat, memang dalam rahmat Allah. Habis tak payah doa. Nabi pun menangis. Menangis pasal apa? Pasal kalau kubur orang lain, Nabi baca doa, kubur mak sendiri ni, Nabi teringin nak baca. Tapi mematuhi larangan Allah, jangan berdoa, tak doa. Tak doa. Ulama kembangkan benda ni lagi. Kalau seorang ni mu'allaf, dia nak pergi ziarah kubur ataupun jerat. Jerat kan jirat. Jirat kan? Dia boleh pergi. Bawa anak pergi tunjuk sebagai sejarah. Inilah Tok hampa ni, Tok Wan hampa. Boleh pergi. Ziarah jirat. Jirat Cina. Boleh pergi. Tapi jangan duk pergi baca doa-doa apa. Sebab yang tu pasal mati kafir. Kalau dia sakit dari kecil, belum balik, sampai besar, umur dah akil balik, meninggal. Tengok dia meninggal tu macam tak cukup akal ke kan? Tak mukallaf lah. Balik, tapi akal tak sempurna. Tak mukallaf. Mukallaf ni balik dan berakal. Kalau balik saja tak berakal, tak mukallaf, tak perlu doa, pergi ziarah je. Kalau nak baca doa, doa kepada penghuni kubur yang lain lah. Tak payah doa khusus. Nak pergi baca Fatihah boleh lah, niat kepada penghuni-penghuni kubur yang lain. Bukan kepada dia. Jadi kita tak boleh buat benda yang sia-sia, atau istilah tauhid panggil tahsilul hasil. Sudah terhasil, kita nak menghasilkan benda yang terhasil. Dia sudah mendapat keampunan Tuhan. Dia sudah pun mendapat rahmat Allah. Allah pilih dia. Allah sayang dia, Allah bagi mati kecil-kecil. Anak syurga orang panggil. Kita pergi ziarah kubur anak syurga. Kita duk baca doa, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga.
Dah. Jangan tahsilul hasil. Jangan menghasilkan benda yang dah terhasil. Sia-sia. Doa boleh, doa kat orang lain. Jadi ada orang tak faham. Dia kata Nabi menangis itu tanda mak Nabi ahli neraka. Allah. Jangan cakap macam tu. Nah, jangan. Orang yang yu'dzunan Nabi, mereka menyakiti hati Nabi, fabashshirhum bi'adzabin alim. Ingatkan mereka dengan siksaan yang pedih. Jangan sakiti hati Nabi, pergi kata mak Nabi ahli neraka. Apa dalil dia? Nabi nak baca doa tak boleh. Nabi menangis. Tu neraka. Jangan. Sayang Nabi, sayang ayah dan ibu Nabi. Ziarah boleh. Baca jangan. Untuk yang mana dia mu'allaf, dia bawa anak cucu dia pergi ziarah. Ini moyang kita. Ini dia tempat apa semua. Nak doa tak boleh. Pasal itu nyata mati kafir. Faham tak? Pergi ziarah boleh. Allah izinkan ziarah, Allah tak izin membaca doa. Baik. Kita terus dia ni pitanya, ayah saya mana syurga neraka? Nabi tak mau jawab, dia tanya. Nabi kata dalam neraka dia sedih. Intu bedalakum, bila dijawab soalan kamu, tasukum, kamu rasa sakit pula. Sakitlah hati, rasa sedih, rasa Allah tanya, silap tanya. Itulah tanya lagi. Jangan tanya. Dalam fiqh begini, kita lalu kok market. Malam-malam kita lalu kok market, kita nampak anjing. Anjing, ada tempat orang meniaga ikan tu, malam kan. Ikan tak ada lah malam, kosong je. Kita nampak anjing duduk atas tu. Macam duduk jilat-jilat tempat jual ikan. Jilat macam tu. Esok kita mai beli ikan, kita jangan tanya. Jangan tanya penjual. Ni semalam, hang tahu tak, aku nampak anjing ni duduk atas, ni lah mozaik tempat hang duduk letak ikan ni. Aku nak tanya, hang sebelum meniaga ikan ni, hang samak dulu tak? Hang samak dulu tak? Kita pergi tanya macam tu. Dia kata, doa tak samak. Kan susah. Kita dah beli ikan, kita kena samak ikan. Pasal lantai tu dijilat anjing. Tak usah tanya. Husnuzan sudahlah. Dia samak kot. Anjing berkeliaran, harap-harap dia samak. Jangan tanya. Beli je ikan, jangan duk tanya. Jangan duk habak kat dia, kata anjing ada, jilat apa semua. Nanti susah dia pula, nak berniaga pun susah. Kita nampak malam, kita beli pagi. Pagi tu pergi beli sudah, sengap. Terus duk sembang apa. Dalam hati kita, nepa berniaga tu, nepa basuh ni, semua ni. Jangan tanya, tanya susah. Jangan usah duk selidik, tak usah duk nak halal sangat sampai menyusahkan hidup kita. Sampai jadi was-was. No? Kita jangan cuai dan jangan terlampau cermat. La ifrat wa la tafrit. Orang kata. Jangan cuai dan jangan cermat terlampau. Cermat terlampau. Dia beli ayam pun dia duduk wah-wah. Ni pun semelih ni. Siapa tukang semelih? Muslim ke kafir? Dia pergi siasat. Allahu Akbar. Kalau macam ni tak boleh makan ayam, makan telur ayam je lah. Terlampau detail sangat pun tak boleh lah. No? Betul. Kemudian Nabi bersabda, tinggalkan perkara yang aku tidak sebut. Benda yang Nabi tak sebut, al-maskut anhu, benda tu harus. Benda Nabi tak cakap ni, hukum dia apa? Harus. Benda Nabi suruh, wajib atau sunat. Benda Nabi larang, haram atau makruh. Benda Nabi tak cakap apa, dia kembali kepada hukum al-ibahah, harus. Gitu. Dalam usul fiqh dikira gitulah. Dia ada talab. Talab ni arahan. Talabul fi'li, arahan buat, dengan talabut tar, arahan tinggalkan. Larangan lah kita panggil. Kalau Nabi suruh pun tak, larang pun tak, benda yang Nabi diamkan itu, dia kembali kepada harus. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada sesuatu yang tidak disentuh oleh Nabi ialah harus. Apabila aku menyuruh kamu dengan sesuatu, maka lakukanlah sekadar yang kamu mampu. Ni orang panggil al-amru ala qadri al-istita'ah. Arahan perlu dibuat sekadar mampu. Dan apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Larangan dia lebih tegas. Apa yang Nabi larang,
berhenti, tinggal. Apa yang Nabi suruh, kita tak boleh nak buat, kita buat sekadar mana mampu. Allah suruh semayang, tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk. Jadi mematuhi arahan ni dia agak fleksibel, mengikut kemampuan kita. No? Allah suruh semayang, takat mana boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Tapi larangan, jangan. Larangan dia bersifat tegas. Allah kata jangan minum arak. Oh, jangan. Jangan kita kata pelan-pelan tinggal ya. Dulu minum 5 botol, sekarang sebotol, pelan-pelan 4 botol, 3 botol. Tak. Fantahu, tinggalkan. Fahal antum muntahun dalam Quran. Kamu nak berhenti dah arak? Sahabat semua kata intahaina. Kami berhenti. Larangan dia kena drastik berhenti. Kalau Allah suruh, kita kena wukuf ala hududillah, berhenti di atas batasan Allah. Fala ta'taduha, tilka hududullah, itu batasan-batasan hukum Allah. Fala ta'taduha, jangan duk gagah langkah, jangan duk melangkawinya. Benda haram, benda larang, sifatnya tegas. Benda suruh, buat takat mana mampu. Fattaqullah, itu suruhan. Mastata'tu. Jadi an-nahyu asyaddu minal amr. Larangan itu lebih tegas daripada suruh. No? Kita suruh anak kita baca Quran, dia tak baca, mungkin kita boleh tolak ansur. Tapi kalau kita larang, kita kata kat dia, larang, jangan apa? Jangan apa tuan-tuan, saya nak buat contoh pun tak tahu. Jangan tu jangan main-main, marah sungguh tu kalau jangan. Jangan ni larangan. Jangan tipu. Kita suruh iqra'ul Quran. Apa kena baca Quran? Kulla yaum, setiap hari baca Quran. Suruhan. Tak baca tak apalah. Tapi kita minta anak kita jujur, jangan menipu. Kalau dia kata kita suruh baca Quran, kita tanya baca Quran tak? Tak. Mungkin kita kata janganlah, apa ni, kita kata bacalah. Setiap hari kena baca, sekurang-kurangnya semuka. Suruh lagi. Tapi kita pesan, jangan menipu. Kalau menipu, pantang. Menipu cukup pantang. Gitu. Faham tak? Sebab dia masuk dalam jangan. Jadi, ada arahan dan ada larangan. Ada al-awamir, ada al-manhiyat. Benda-benda yang dilarang. Allah larang tu sifatnya tegas. Allah marah sungguh kalau kita melanggar larangan. La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Allah tak guna ayat ibta'idu. Jauhilah zina. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Jangan dekati zina. Bukan makna jangan zina. Dekat zina orang tak boleh. Siapa yang mendekati zina, berkhalwat, bercumbu-cumbuan, semua tu masuk melanggar larangan Allah. Melanggar larangan Allah, dosanya lebih besar daripada tidak menjunjung suruhan Allah. Ini semua ni usul fiqh ni. Ini semua ni usul fiqh. Hak Allah suruh, aqimus salat, dirikan salat. Atuz zakah, keluarkan zakat. Tu suruh. Suruh semayang, suruh berzakat. Tak semayang, tak keluar zakat, dosa lah kan. Tapi kalau Allah Ta'ala kata jangan dekati zina, dia berdekat juga. Dia berkapal, dia hala-hala ke zina lah. Berdua-duaan, berpegang-pegangan. Allah kata jangan. Buat juga. Tu Allah marah sungguh tu. La tusyriku billah. Jangan syirikkan Allah. La taqtulun nafs. Jangan bunuh orang. Sebab tu dia jadi dosa besar. Paling besar ni semua larangan. Jangan syirik, jangan murtad, jangan bunuh orang. Macam tu. Jangan dengki. Jangan. Jangan sifatnya tegas. Suruh takat mana kemampuan kita lah. Suruh semayang. Main duduk, main baring. Suruh, kan? Allahu Akbar. Jadi, apa kata Nabi? Nabi kata, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ. Ada kelonggaran di situ. Apa yang aku suruh, buat sekadar mana kamu mampu. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Itu semua kaedah al-amr. Buatlah, Allah suruh, Nabi suruh. Buat ala kadar, sekadar mana mampu. Tapi bila aku larang, wa idza nahaitukum an syai',
apabila aku melarang kamu daripada sesuatu benda haram, aku larang, aku tak bagi, fada'uhu. Bukan fada'uhu mastata'tum, fada'uhu, maka tinggalkanlah. Jadi cuba kita tadabbur Quran, ayat-ayat suruhan dengan ayat-ayat larangan. Kita junjung dua-dua. Ini makna taqwa. Apa makna taqwa? Hak suruh kita buat, hak larang kita tinggal. Tapi sebagai insan yang lemah, kadang-kadang hak Allah suruh tu pun kita tak mampulah buat. Takat mana mampulah, kita manusia lemah. Tapi hak larangan seboleh-bolehnya jangan. Hak larangan ni Allah marah sungguh-sungguh punya. Hak suruh ni macam wa khaliqin nas, berakhlaklah kamu dengan orang ramai, bergaullah kamu bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Nabi suruh khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Kita tak mulia mana, kadang-kadang perangai kita pun tak apa bagus. Kita tak mematuhi suruhan Nabi. Tak apalah, kita istighfar, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita. Tapi hak larangan, Nabi kata la tahasadu, jangan duk dengki kau orang. Elakkan. Hak ni aku tak mau ni. Sebab Nabi bertegah. Nabi guna la taqrabu zina. Tak mau. Anak-anak remaja jangan dekati zina. Allah Ta'ala kata jangan. Allah boleh kata ibta'idu, jauhkan diri daripada zina. Allah tak kata betul. Allah kata jangan. JANGN, jangan tu, jangan main-main tu. Marah sungguh tu. Begitu. Tengok hak mana jangan, hak mana suruh. Suruh kalau kita buat tak sempurna pun, insya-Allah kita minta ampun ke Allah. Hak tu ya sebagai manusia yang lemah. Tapi hak jangan-jangan tu, jangan dengki, jangan bunuh orang, jangan dekati zina, kan? Jangan apa lagi? Banyak janganlah. Banyak jangan dalam Al-Quran. Jadi hadis ni bagi Imam Syafi'i dia pecahkan kepada dua tajuk. Tajuk Al-Amru dengan An-Nahyu dalam kitab Usul Fiqh. Keterangan Allah mewajibkan haji ke atas umat Islam. Allah guna atibmu, suruh tu, sempurnakanlah suruhan. Sebab tu haji ni siapa mampu buat, siapa tak mampu tak payah pergi haji, kan? Dia longgar sikit suruhan. Allah mewajibkan haji ke atas umat Islam yang berkemampuan melaksanakannya. Iaitu bagi mereka yang mempunyai bekalan dan kenderaan. Az-zadu war-rahilah. Az-zadu war-rahilah. Dalam hadis Nabi cakap macam tu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya Allah mewajibkan ke atas manusia untuk melaksanakan haji. Jadi yang banyak am, Allah wajibkan semua manusia buat haji. Kemudian di hujung ayat Allah khaskan takhsisul am. Allah mengkhususkan ayat yang am. Allah Ta'ala kata taklah semua. Man istata'a, bagi sesiapa yang berkemampuan pergi melaksanakannya. Siapa yang mampu, ilaihi kepadanya sabila, jalan. Sabila mana apa? Jalan. Ni kita terjemah harfiah. Allah mewajibkan ke atas seluruh manusia buat haji di Baitullah. Ayat tu macam luas sangat, semua manusia. Kemudian di hujung Allah kata taklah bukan semua. Man istata'a, siapa yang mampu, ilaihi kepadanya sabila, berjalan. Perkataan sabila ni menimbulkan salah faham beberapa orang sahabat Nabi. Mereka datang jumpa Nabi, adakah haji ini wajib bagi orang yang mampu berjalan, maknanya jalan kaki ke? Sabila tu makna jalan. Sabil. Kalau kita dengar orang kata sabil, makna dia nak berjalan. Dia suruh pergi tepi, aku nak berjalan. Minta laluan, tu sabil. Kalau dia nak edak makanan roti free pun dia kata sabil. Dia minta laluan, lepas tu dia lempak roti. Dia bagi hak free kan, sedekah. Musabbal ataupun sabil. Sahabat Nabi kata man istata'a, kami faham, siapa yang berkemampuan. Ilaihi, pergi ke Baitullah. Sabila, berjalan. Jalan ni jalan kaki ke? Nabi kata tak disebut berjalan, tapi naik kenderaan lah.
Nabi kata as-sabil. Mas sabil? Dia bertanya, apa itu sabil? Jalan kaki ke jalan apa? Nabi kata az-zadu war-rahilah. Ada kenderaan, ada bekalan. Macam kita lah, kita kata habis PKP nanti nak pergi berjalan di Langkawi. Khabar kat anak kita nanti habis PKP, kita pergi jalan-jalan di Langkawi. Anak kita tanya, Abi, jalan kaki kah? Tak lah, larat nak jalan kaki. Kita naik kereta lah. Sebut jalan, tapi berkenderaan. Betul tak? Jadi sahabat Nabi pun ada yang duduk seria. Adakah yang mampu jalan, dia tak ada kenderaan, tapi dia ada kekuatan kaki. Dia kena pergi Mekah juga, jalan kaki. Siapa mampu berjalan, kena pergi jalan ni alal aqdam, al-mashyu alal aqdam, jalan kaki. Ni pun kan kuat-kuat Arab kan. Kadang-kadang miskin tapi sihat walafiat, kaki kuat. Jadi wajib ke atas orang yang mampu berjalan, jalan kaki. Nabi kata, "Tak, hampa salah faham tu. As-sabil itu maknanya az-zadu war-rahilah, berkenderaan dan bekalan. Bawa makanan, pasal ni pun naik unta kena bawa makanan. Bekal. Lepas tu tinggal bekal kat anak isteri dalam tempoh pi balik, anak bini kena ada duit. Anak bini kena ada duit. Tinggal makanan, minuman yang mencukupi untuk keluarga. Nabi kata, memadai kafa bil mar'i ithman, memadai seseorang itu berdosa ayyudayya man yaqut, dia tak peduli makan minum anak isteri dia. Dia kira nak pergi haji. Anak bini hangpa nak makan apa, lantak pergi apa. Itu dosa. Kita nak pergi, kita kena tinggal duit cukup untuk anak kita, untuk isteri kita. Zihaban wa iyaban, tempoh pergi dan balik. Tinggal duit kat Nepal. Baru boleh pergi. Aman perjalanan. Ada kenderaan. Ada kemampuan. Ada duit. Sampai seruan, daftar haji semua dah. Okey, pergi. Pergi tu berapa bulan? Sebulan ke pergi? Sebulan lebih. Duit kena tinggal cukup-cukup kat anak sebab mereka perlu nak guna. Kita pun bawa duit juga. Pasal sana pun kita nak guna. Nak beli jubah, nak makan, nak infak sikit apa semua. Selesa kita. Kita pergi sana, insya-Allah anak kita selamat, tak kebuluran. Kita pun tak kebuluran. Kita pergi sana, kita tak akan minta sedekah dekat orang. Bawa duit cukup-cukup. Ada kemampuan itu baru dipanggil istita'ah. Kemampuan, bekalan dan kenderaan. Sahabat Nabi ada yang macam betul juga tu. Dia ingat jalan ni kena jalan kaki. Ada. Jadi kalau tak ada duit, mampu jalan, tak wajib haji. Walaupun mampu jalan, tak payah duk pukul kaki lah. Tak payah pergi haji jalan kaki. Islam tak suruh menyeksa diri. Islam suruh jalan kaki pergi masjid pasal sihat, exercise. Islam suruh jalan kaki pergi surau. Kalau surau dekat, exercise sihat. Sihat jantung, stamina. Tapi Islam tak suruh kita jalan kaki pergi Mekah. Tak payah duk masuk the book of record. Nabi kata tak, jalan yang dimaksudkan ialah berkenderaan. Tak payah paksa. Duk Madinah jalan kaki. Nak pergi ke Mekah buat haji. Tak payahlah. Ada kenderaan. Naik kenderaan itu lebih afdal. Bahkan Nabi SAW tawaf keliling Kaabah. Nabi naik unta. Nabi guna kemudahan Nabi naik unta. Tapi unta Nabi tak buang ayak. Tak berak lah kan. Tawaf pusing tu. Naik unta. Tu yang sekarang orang buat motor. Kalau hak jenis uzak tak mampu jalan, jangan paksa diri. Naik skuter. Tapi kalau kita mampu, kita nak bagi keluar peluh sikit, kita jalan lah. Kalau tak mampu, pusing ku atas. Naik motor. Bayar RM50, naik motor. Berkenderaan. Kerana Nabi tawaf, naik unta. Tapi kalau kita mampu, kita tawaf bawah lah. Dekat dengan Kaabah, boleh tengok Kaabah, pahalanya lebih. Gitulah. Mudah-mudahan bermanfaat lah majlis kita petang ni. Tak habis juga ni cerita haji ni, panjang. Saya duk hurai hadis tadi. Panjang. Kita sambung pagi esok pula insya-Allah. Ada soalan last tu. Ustaz nak tanya, betulkah bila suatu negara itu mengenakan cukai atas rakyatnya, maka haji tidak jadi wajib atas rakyat tersebut? Mohon penjelasan. Saya samar-samar bab ni. Cukai apa? Cukai rotek. Cukai jalan. Cukai lain. Cukai boleh kerajaan kenakan kepada rakyat pada kadar yang munasabah. Dan sekiranya kerajaan zalim, cukai tinggi, itu bab lain. Itu bab lain. Bab haji,
kita ada kemampuan duit ringgit, kapal terbang pun ada, kita daftar haji sampai panggilan nama kita, kemudian kita tinggal duit kat anak kita, aman perjalanan, nak pi aman, tak ada perang apa, balik pun aman, maka wajib. Walaupun kalau kata ada pengurusan cukai itu membebankan rakyat, hak tu hadza syai' akhar. Hak ni benda lain. Tak ada kena mengena dengan kewajipan haji. Mampu pi, ada kemampuan duit ringgit, kenderaan, aman perjalanan, sampai masa panggilannya, kita wajib pi haji. Bak cukai itu bak lain. Kerajaan boleh menetapkan cukai yang munasabah lah. Begitu. Jadi jangan kita terpengaruh dengan fatwa yang tidak rasmi yang kata haji tak wajib. Ada orang kata haji tak wajib. Haji akan wajib bila Imam Mahdi muncul nanti. Tu dia jenuh. Haji tak wajib. Kaya jutawan pun tak payah pergi haji, tak wajib. Pasal Imam Mahdi tak ada. Nak pi haji dengan jemaah Imam Mahdi baru wajib. Jenuh tunggu lah. Tak. Kita mampu, ada istita'ah, mampu, ada mampu dengan dirinya, istita'ah binafsi, mustati' binafsi, dia sendiri mampu, dia sendiri kena pi. Ada orang duit semua, kos-kos semua dia mampu, tapi badan dia teruk dah. Dia stroke. Dia nak pi tak boleh. Dia wakilkan kepada orang, upah orang, bagi duit ke orang, orang buat niat untuk dia. Tapi orang yang nak buat tu sudah pun buat haji untuk dirinya sendiri. Orang pergi haji badan, dia nak pi tak boleh. Sakit teruk, duduk atas kapal terbang pun nak kena cuci apa semua. Dia mampu dengan upah orang lain. Kena buat haji. Tak payah tunggu dia mati. Waktu dia hidup, dia stroke. Duit banyak, jutawan stroke. Tak pergi haji lagi. Dia macam mana? Musim haji, ambil sebahagian daripada duit dia, upah orang. Kalau orang nak pergi buat percuma pun tak apa, tapi selalunya berupah lah. Yang tu dipanggil mustati' bi ghairihi. Dia mampu tapi dengan orang lain yang pergi lah. Dia mampu kewangan tapi badan dia tak sihat. Dia tak boleh duduk atas kapal terbang, dia perlu dirawat. Bagi duit lah. Bagi duit, suruh orang pergi buat. Orang sana buat ke apa ke, dia bagi duit. Orang tu buatlah sebagai wakil. Ada yang mampu dengan diri sendiri, pergi sendiri buat. Ada yang mampu kewangan tapi badan tak sihat, suruh orang lain buat. Gitu. Siapa mampu, man istata'a ilaihi sabila. Siapa berkemampuan, maka wajiblah dia buat haji. Siapa tak mampu, tak apalah, gugur kewajipan haji. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.